Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga bernama. Bagi yang belum mengenali diri saya Hasnita Haji Ibrahim. Saya merupakan pengurus maklumat di bahagian pengurusan pengetahuan yang sebelum ini dikenali sebagai Infodik News. Antara fungsi utama bahagian ini ialah menggalakkan aktiviti pembacaan. Oleh yang demikian, tajuk ini ataupun latihan ini berjudul Bibliofil Melawan Mitos Bangsa Malas Membaca. Saya akan memberi penerangan dengan merujuk kepada buku ini. Tajuknya Projek Bibliofil dengan tagline Melawan Mitos Bangsa Malas Membaca. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda semua tanyalah kepada diri anda, adakah anda ingin melawan atau menyokong mitos ini? Jika anda ingin melawan mitos ini, ikutilah perkongsian saya sehingga ke akhir. Siapakah penulis buku ini? Buku ini ditulis oleh Dr. Zahrah Yunus. Dr. Zahrah Yunus juga merupakan penerbit pada buku ini yang diterbitkan pada tahun 2018. Beliau seorang yang sangat minat membaca, sangat minat menulis dan juga minat mengembara. Oleh itu, beliau berkongsi dalam buku ini mengandungi 10 bab. Yang mana beliau berkongsi tips dan pengalaman untuk memupuk minat membaca yang menjadikan membaca aktiviti yang menyeronokkan sehingga seorang itu boleh menjadi bibliofil. Buku ini sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Mula-mula sebelum pergi lebih jauh, saya ingin memberi penjelasan apakah dia bibliofil. Bibliofil adalah pencinta buku yang berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu bibliofile. Saya percaya ramai di kalangan petugas bernama adalah seorang bibliofil juga. Bukan hanya ada buku di pejabat sendiri, tetapi mungkin ada koleksi peribadi di rumah masing-masing. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberi penjelasan menggunakan 5W dan 1H. Jadi susunan nanti mengikut proses sehingga seseorang itu boleh menjadi bibliofil. W yang pertama iaitu why. Mengapa membaca? Sebelum kita memulakan sesuatu, kita kena tanya mengapa kita perlu melakukan perkara tersebut. Begitu juga membaca. Jadi rata-rata kalau saya bertanya, mengapakah anda membaca? Jawapannya mungkin ialah kerana membaca adalah hobi atau meningkatkan ilmu pengetahuan. Memang betul, penulis pun mengatakan membaca adalah satu cabang ilmu untuk mendapatkan ilmu. Di sisi Islam, menuntut ilmu itu adalah kewajipan, tidak kira bagi lelaki dan wanita. Oleh itu, membaca untuk mendapatkan ilmu adalah menghampiri hukum wajib. Penulis juga menyentuh mengenai kelebihan sejak kecil seperti bakat bermain muzik, bakat menyanyi. Jadi bila seseorang tu dilahirkan dalam keluarga yang memang minat membaca, jadi dia juga akan membaca kerana melihat keluarga dan ahli keluarga masing-masing membaca. Mungkin juga membaca adalah kerana kewajipan. Surah Al-Alaq ayat pertama diturunkan kepada Nabi SAW dan juga seluruh umat Islam. Mungkin kita membaca untuk menambah kosakata. Mungkin kita membaca untuk meningkatkan kemahiran menulis. Mungkin juga kita membaca untuk kekayaan fikiran. InsyaAllah saya akan berkongsi faedah membaca di akhir nanti. Penulis juga memberi tips bagaimana tips menangani reader's block, sekatan membaca. Jadi bagaimana kita nak memecah sekatan membaca tu? Mungkin kita membaca buku-buku yang nipis, buku-buku yang kita minat, yang menjadi kegemaran kita. Kita pergi ke kedai buku di mana kita melihat banyak pilihan buku dan banyak orang yang minat membaca, dan juga kita mungkin menyertai kumpulan buku.
InsyaAllah saya akan juga menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kumpulan buku ini. Jadi penulis memberi kuis kategori membaca. Jadi di akhir kuis tersebut, kita dapat mengkategorikan diri kita, sama ada kita ni seorang suka selesa, membaca buku-buku yang kita minat sahaja, menjadi kegemaran kita. Adakah kita seorang pembaca yang universal, maknanya kita membaca apa sahaja, hampir semua jenis buku, dan juga kita cabar lagi diri kita untuk membaca buku-buku yang di luar kebiasaan. Adakah kita seorang yang rakus, membaca lebih dari satu judul dalam satu masa? Adakah kita seorang pembaca yang praktikal, membantu kita ke dunia realiti seperti membaca berita, jurnal, artikel, buku-buku tebal dan buku-buku yang laris di pasaran? Sebenarnya buku ni bukan sesuatu yang kita perlu berlumba-lumba. Kita boleh membuatnya dengan tenang. Ibaratnya kita bercakap dengan seseorang, kita gembira bercakap dengan orang itu. Oleh itu, kalau kita ingin mula membaca, kita bacalah buku yang kita sukai. Okey, W yang kedua ialah apa? Apakah genre yang sesuai untuk kita? Jadi penulis membuat kuis. Jadi dia akan, nanti kita akan kena pasti adalah kita seorang yang suka fiksyen, kita bukan fiksyen, atau kita suka buku sejarah, buku fantasi, buku misteri, realisma atau kejadian benar, dan juga membaca dipengaruhi oleh faktor umur juga. Jadi penulis juga memberi tips memilih buku. Apabila kita ingin membeli buku atau memilih buku tersebut, mungkin kita melihat ulasan buku di bahagian belakang, mungkin kita tengok bab yang terdapat dalam buku tersebut, mungkin kita tiru tokoh atau usahawan yang berjaya. Sebab mereka ni sibuk, jadi mereka akan cadangkan buku-buku yang berguna untuk membaca. Mungkin kita melihat orang yang menjadi calon ke Persatuan Anugerah ataupun yang dah menang anugerah, ataupun sesuatu buku tu relevan pada masa itu. Mungkin kita nak membuat kebun, jadi kita akan membaca buku-buku atau tips bagaimana membuat kebun yang elok, tips tentang kebun lah. Jadi ataupun kita adaptasi filem, itu famous, adaptasi filem ataupun drama. Jadi penulis juga berkongsi tips membeli buku. Jadi sebelum kita pergi keluar membeli buku, mungkin kita perlu senaraikan buku, kita perlu tengok buku tersebut ada promosi ke tidak, mungkin ada pesta buku, ataupun kita bandingkan buku-buku tersebut, dan kedai buku atas talian ataupun dalam bentuk fizikal tadi, buku elektronik ataupun buku terpakai. Jadi banyak yang kita boleh gunakan tips tersebut untuk kita membeli buku. Jadi penulis juga berkongsi mengenai sundoku. Sundoku berasal daripada perkataan Jepun, iaitu kita longgokkan buku dan kita tidak membacanya. Ini tidak baik juga. Tetapi kita boleh menjadi seorang bibliomania, yang mana kegilaan terhadap buku. Seperti kegilaan terhadap beg, terhadap kasut, ini kegilaan terhadap buku. Jadi kita akan membeli buku dengan banyak, dan kita akan mempunyai koleksi buku peribadi kita. Dan sebenarnya buku ni bukan hanya kita beli, tapi kita boleh juga jadikan buku sebagai hadiah. Jadi adakah dalam kalangan kita juga seorang bibliomania? Saya rasa saya memang seorang bibliomania, kerana saya akan membeli buku-buku, banyak buku motivasi, buku yang saya suka buku kanak-kanak, dan juga apa kegemaran saya. Seperti saya suka seni, saya banyak buku mengenai yang boleh membantu saya meningkatkan kemahiran saya dalam seni tersebut. Dan mungkin saya berminat buat kek, buku-buku mengenai masakan. Jadi terpulang pada kita lah, buku apa yang menjadi kegemaran kita. Okey, jadi penulis juga berkongsi mengenai biblioterapi, iaitu terapi buku, memberi penjelasan mengenai sejarah biblioterapi, yang perkataan biblioterapi ini mula digunakan pada tahun 1912, iaitu oleh Samuel Crotches.
Digunakan meluas semasa di hospital Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jadi biblioterapi ini boleh digunakan oleh kaunselor, boleh digunakan oleh pustakawan, boleh digunakan oleh akrab, pekerja sosial, ibu bapa dan kita semua, anda semua. Biblioterapi boleh digunakan sebagai salah satu alat semasa bertemu dengan pelanggan. Di Malaysia, terdapat Persatuan Biblioterapi Malaysia iaitu Perbima yang telah ditubuhkan. Jadi mereka ini memberi taklimat, bengkel dan juga insya-Allah akan menghasilkan ahli biblioterapi yang terlatih ataupun biblioterapis. Kebanyakan perpustakaan di Malaysia ini saya rasa telah mula mengumpul buku-buku yang mempunyai elemen biblioterapi. Jadi sebenarnya buku-buku biblioterapi ini adalah terapi yang berkaitan dengan emosi dan mental, dan kita tahu sekarang ini pelbagai masalah sosial yang berlaku. Jika mereka ini sakit mental, kita perlu menyerahkan mereka ini kepada kaunselor. Jadi tidak semestinya lah diaplikasikan semasa mereka ataupun kita ni menghadapi krisis saja. Sebaliknya, terapi ini juga boleh digunakan bila-bila masa saja. Apabila terutama sekali untuk mempertingkatkan lagi kualiti hidup kita. Biblioterapis perlu tahu membuat pemilihan buku. Jadi tidak semua buku boleh digunakan untuk biblioterapi, bergantung kepada masalah penerima, tahap pemikiran dan pendekatan yang ingin dilaksanakan. Klasifikasi popular ialah kognitif, iaitu kita baca sendiri. Kita kurang pelibatan biblioterapis. Buku tersebut adalah buku bukan fiksyen, seperti buku motivasi, pengalaman hidup yang mana kita sendiri boleh membaca dan memahaminya dan mengambil iktibar daripada apa yang kita membaca. Dan satu lagi klasifikasi popular ialah efektif. Biasanya efektif ini ialah pembaca itu diberi panduan. Kanak-kanak kita perlu bacakan buku tersebut. Buku-buku tersebut, buku fiksyen, dan buku-buku mungkin buku-buku yang bergambar. Kita menggunakan bahan terpilih seperti juga buku. Mungkin juga kita boleh menggunakan kata-kata motivasi. Sebab penulis ini sangat minat dengan kata-kata mutiara, sebab setiap halaman, setiap permulaan bab, doktor ada kata-kata mutiara. Okey, biblioterapi ni juga boleh dikait dengan terapi seperti terapi muzik, terapi mewarna, terapi melukis dan terapi permainan. Dan antara lain juga kita boleh juga, selain daripada buku tadi, kita boleh ada terapi kitab suci, lirik lagu, sajak, puisi, filem, foto dan lain-lain. Okey, kita sentuh sekarang W yang ketiga, iaitu when. Bila kita membaca. Kita boleh membaca sama ada waktu pagi, tengah hari ataupun malam. Oleh itu, penulis berkongsi, waktu pagi saiz otak kita kecil, saiz otak kita besar. Jadi kita boleh menerima apa yang kita baca dengan lebih mudah. Oleh itu, sesuailah kita membaca buku-buku yang aktif, buku-buku yang sesuai kita baca buku-buku yang berat, buku-buku yang bersifat akademik, falsafah, sains atau sejarah. Tengah hari mungkin kita dah kurang semakin mengecil otak kita, dan mungkin kita boleh membaca buku lebih santai seperti buku-buku motivasi dan sebagainya. Dan juga malam kita membaca sebab kita pun dah penat, mungkin kita membaca buku-buku fiksyen atau buku-buku ringan. Okey, penulis menceritakan apakah cabaran yang paling besar. Cabaran yang paling besar ialah sibuk. Sibuk apa? Sibuk kerja harian kita. Apakah sibuk lain? Mungkin sibuk serumah tangga, sibuk di rumah menguruskan anak-anak, makanan, ke sekolah, dan mungkin pelajar sibuk di sekolah dan juga di universiti. Juga mungkin kita sibuk dengan media sosial. Menurut kajian bahawa seorang
melihat atau menggunakan media sosial purata 2 jam 15 minit sehari. Adakah anda begitu? InsyaAllah tidak kan? Jadi mungkin bagaimana cara kita untuk menjadi buku itu sebagai amalan kita. Jadi penulis berkongsilah bagaimana seperti kita cuba membaca buku selama 15 ke 20 minit sehari, tidak henti selama 21 hari. Bila hari ke-22 kita dah merasakan kita dah memang nak membaca dan tidak ada siapa memaksa kita membaca. Itu mungkin salah satu cara untuk menjadikan buku itu sebagai amalan. Okey, mungkin juga kita boleh membuat jadual membaca, tajuk buku, genre yang sesuai dan apakah waktu membaca. Seterusnya W yang keempat, di mana. Di mana ni saya rasa kita tahu dan kita akan pilih di mana yang kita suka baca. Mungkin kita suka baca di rumah, kita suka membaca di perpustakaan, dan perpustakaan di dalam negara kita pun dah banyak yang mempunyai perkhidmatan yang baik. Begitu juga dengan luar negara yang mempunyai perpustakaan yang besar, dan di luar negara mereka juga menggunakan peruntukan yang besar untuk membina perpustakaan. Dan juga perpustakaan ataupun kita membaca di kedai buku. Di kedai buku. Contohnya, apakah kedai buku yang popular di Malaysia? Mungkin kedai popular, Kinokuniya, Book Access, dan juga ada kebanyakan buku yang menjual buku terpakai di Malaysia dengan harga yang lebih murah. Jadi di Malaysia sekarang ini purata membaca ialah 3 jam seminggu. Jadi di luar negara yang mana tahap membaca dia orang adalah tinggi, mungkin 10 jam ke atas. Jadi insyaAllah kalau kita banyak membaca, dan kita juga akan menambah purata membaca seminggu itu di Malaysia ini. Kedai buku tadi, mungkin kedai buku buku terpakai tadi di Malaysia ada, dan juga di negara-negara lain juga, seperti contohnya di Jepun ada sebuah buku yang bernama Book Off yang mempunyai 800 cawangan buku di seluruh Jepun. Wow, memang tahap pembacaannya sangat tinggi di negara tersebut. Selain daripada itu, mungkin kita membaca di kafe, di taman rekreasi, di tepi pantai, dan juga di dalam kenderaan. Seterusnya, W yang kelima, iaitu who, siapa. Ini saya kata tadi, kita tidak boleh membaca berseorangan. Oleh itu, kita boleh menubuhkan atau menyertai kumpulan atau komuniti membaca. Kita boleh mengadakan kaedah perkongsian ini dengan cara kaedah fizikal atas talian atau media sosial. Jadi apakah aktiviti yang dijalankan oleh kumpulan-kumpulan buku ini? Mungkin perkongsian buku yang dibaca, aktiviti mengulas buku, memberi tips-tips membaca seperti yang kita sebut tadi, berkongsi buku mengikut tema yang ditetapkan, membaca beramai-ramai, bertukar-tukar buku, beramah-mah dengan penulis, ataupun projek amal dan juga aktiviti-aktiviti lasak yang melibatkan pembacaan. Apa yang disebut oleh penulis seperti Suri Baca, My Book More, Projek Kaki Buku, The KL Book Appreciation Club, Book Exchange Club, dan Beluncas Book Club. Seterusnya 5, kita selesai dengan 5W, dan sekarang ni saya ingin ke H yang satu tu, bagaimana, bagaimana. Jadi penulis berkongsi bagaimana buku boleh menimbulkan minat mengembara. Macam mana contoh, banyak buku travelog yang mana bila kita membaca buku travelog tersebut, kita berminat untuk mengembara ke negara tersebut. So jadi penulis pun menggunakan membaca buku ini dan membaca buku
ditulis oleh Mat Rofa Ismail, iaitu Buku Kedipan Bintang Melayu di Langit Turki. Dan dengan baca buku tersebut, dia pun pergi mengembara ke Turki. Mungkin juga dengan mengembara, kita juga boleh menulis buku. Ataupun setelah kita mengembara dan balik, kita membaca buku mengenai negara yang kita lawati, itu juga boleh membuatkan kita rasa mengimbau kenangan indah semasa kita mengembara ke negara tersebut. Okey, bagaimana buku boleh menjadi kita manusia yang lebih baik? Jadi dengan lebih banyak kita membaca, kita akan praktikkan apa kita membaca. Dan lebih banyak kita membaca, kita rasa lebih tak tahu. Jadi kita rasa tak tahu, kita akan menjadi seorang yang rendah diri dan kita menghormati orang lain. Okey, bagaimana dengan membaca kita menjadi seorang penulis? Bila kita banyak membaca dan kita mempunyai keyakinan untuk menulis, dan bila kita menulis, kita juga akan berkongsi kebaikan dengan orang lain. Jadi kita digalakkan untuk membaca juga. Okey, jadi bagaimana juga buku ni boleh jadi sebagai terapi sebelum tidur. Kita boleh menghilangkan stres sebelum tidur. Kita boleh tidur yang kita boleh mendapat tidur yang lena, tidur yang tidak diganggu dan mempunyai mimpi-mimpi yang indah. So, boleh baca buku ini, dikongsi oleh penulis. Bagaimana membaca boleh memberi pulangan pelaburan? Mungkin sesebuah buku ini dia akan naik harganya dalam sesuatu masa dan kita boleh menjualnya. Kita juga boleh menyertai pertandingan menulis, ulasan buku dan berbagai pertandingan yang berkaitan dengan buku. Jadi kita akan mendapat hadiah daripada tersebut. Dan pastilah kalau kita menulis buku dan kita menjual buku tersebut dan kita boleh menjana pendapatan daripada jualan buku tersebut. Bagaimana buku boleh mencabar diri kita? Kononnya purata membaca ialah 200 ke 400 patah perkataan. Apakah kita cabar dengan baca laju 700 ke 1000 patah perkataan. Sebenarnya dia ada teknik dia yang boleh kita belajar dan menjadi bengkel. Jadi bagaimana kita boleh menetapkan sasaran jumlah buku. Kita tetapkan kita ingin membaca berapa banyak jumlah buku, mengikut tahun, mengikut genre. Okey, ada kelab buku tak yang boleh mencabar membaca seperti Goodreads? Ada kelab buku yang mencabarlah tadi kan? Okey, senaraikan buku yang ingin dibaca. Bermakna kita merancang untuk membaca. Adakah bagaimana kita menjadi pembaca yang sintopik? Kita boleh baca, kita faham buku yang kita baca, kita boleh menerangkan keseluruhan buku yang baca, kita boleh buat ulasan, kita boleh debat buku yang kita baca. Penulis juga menyentuh mengenai kuota buku. Apa yang kita bayangkan mengenai kuota buku? Bandar yang banyak buku, banyak jualan buku, dijual secara terbuka dan jual di jalanan dan juga banyak aktiviti pembacaan. Di Malaysia kita ada kampung buku Langkawi. Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO telah melantik Madrid, Sepanyol sebagai ibu kota buku dunia yang pertama, iaitu pada tahun 2001. Untuk pengetahuan semua dan ramai juga yang dah tahu bahawa tahun ini, tahun 2020, Kuala Lumpur telah dilantik sebagai kota buku bermula pada April 2020 hingga April 2021. Oleh itu, marilah kita beramai-ramai mengadakan sebanyak mungkin aktiviti pembacaan. Tuan-tuan dan puan-puan, anda semua, sebagai kesimpulan, aktiviti membaca atau pembacaan dapat menyangkal mitos kita sebagai bangsa yang malas membaca. Setelah tamat membaca, penulis mencadangkan kita membaca 10 buah buku dan memulakan projek bibliofil. Okey, jadi
kalau kita lihat, penulis ada membuat projek bibliofil jurnal membaca. Apabila kita telah membaca 10 buku, kita boleh berkongsi aktiviti pembacaan kita melalui hashtag projek bibliofil. Seperti yang saya sebut tadi, saya ingin menambah mengenai apakah faedah membaca. Kenapa penting kita perlu tahu atau selalu diingat-ingatkan mengenai faedah membaca? Sebagai contohnya lah faedah makan buah limau. Dinyatakan bahawa bila kita makan buah limau sebiji satu hari, kulit kita akan jadi cantik. Semua orang ingin jadi cantik. Kita akan menurunkan berat badan, kita akan berasa kenyang lama, dan ini adalah perlindungan terhadap kanser. Jadi bila kita tahu faedah tersebut, tentulah kita akan memakan buah limau setiap hari. Begitu juga dengan membaca. Oleh itu, faedah membaca seperti ialah meningkatkan rangsangan mental kita atau minda kita, meningkatkan fokus ataupun penumpuan, boleh meningkatkan hubungan sosial, boleh meningkatkan kreativiti kita. Jadi kreativiti ini penting daripada kita kecil sekolah sampailah kita bekerja. Jadi kita akan menjadi petugas lebih baik jika kita memiliki daya kreativiti lebih tinggi, dapat memberi idea dan bermacam lagi. Jadi boleh meningkatkan berfikir, boleh secara lebih analitik, meningkatkan daya ingatan. Kita tidak mahu menjadi pelupa apabila kita tua. Jadi memang kita akan tidak jadi pelupa apabila kita suka membaca. Dan jika kita membaca juga, faedahnya memperluaskan pemikiran kita. Kita menjadi seorang yang lebih empati, seorang yang berhubung dengan dunia luar, dan juga membaca boleh mengurangkan stres. Banyaklah lagi faedah positif jika kita menjadikan buku sebagai amalan harian kita. Saya merasakan bahawa poster ataupun banting mengenai faedah membaca atau video perlu ada di perpustakaan, mungkin juga di rumah kita juga, agar pengguna kita atau anak-anak kita, ahli keluarga kita tahu bahawa inilah faedah membaca, dan mereka akan terdorong untuk membaca, dan ini akan meningkatkan aktiviti pembacaan. Saya juga ingin mencadangkan kita mewujudkan kelab bibliofil bernama. Selain daripada hashtag projek bibliofil tadi, kita boleh menambah hashtag projek bibliofil bernama. Jadi apabila kita telah membaca dan kita berkongsi pengalaman membaca kita melalui IG, jadi kami akan tag lah, akan tag siapa yang telah berkongsi aktiviti pembacaan mereka. Tapi insya-Allah kita akan terperincikan lagi cadangan ini. Saya rasa ini adalah cadangan ataupun aktiviti yang sesuai, kerana dalam keadaan pandemik sekarang ini, kita tidak boleh berjumpa dan mengadakan aktiviti secara fizikal ataupun berkumpul. Jadi untuk membeli buku ini, anda semua boleh pergi ke http://jejak-tarbiah.com/product/project-bibliofil. Buku ini juga ada dalam koleksi kami, insya-Allah. Jadi akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah juga kepada penulis ini kerana Dr. Zahra ini telah menghasilkan satu naskah yang sangat hebat. Walaupun buku ini nampaknya asas, tetapi banyak ilmu dan tips yang boleh dikongsi oleh seorang pencinta buku. Jadi kita tidak pernah terlewatlah untuk membaca buku. Jadi seperti pepatah mengatakan, menuntut ilmu hinggalah ke liang lahat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kecemerlangan kerana memberi peluang kepada kami untuk memberi atau berkongsi sesuatu amalan yang memang selama ini menjadi sebahagian daripada tugas kami untuk mempromosinya. Terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar perkongsian ini.
Jadi amalan membaca ini adalah amalan yang baik untuk menjadikan kita satu bangsa, menjadi bangsa yang berjaya. Dan tips ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi boleh juga dikongsi dengan anak-anak kita dan mungkin dengan cucu kita. Jadi saya percaya jika kita percaya dengan sesuatu faedah membaca tadi itu, insya-Allah kita akan membaca dan dia akan memberi kebaikan kepada kita. Bila kita percaya, insya-Allah benda itu akan beri kebaikan kepada kita. Jadi terima kasih juga atas sokongan anda semua terhadap kami selama ini dan memudahkan lagi kami menjalankan tanggungjawab kami. Jadi saya rasa talian membaca ini boleh menjadikan anda seorang yang mempunyai kasih sayang, seorang yang gembira. Be in love with your life every minute of it. Jadi dengan minat membaca ini adalah salah satu daripada cara untuk menggembirakan kita dan bila kita gembira, kehidupan kita akan menjadi lebih tenang dan berjaya, insya-Allah. Wassalam. Terima kasih.